Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Satu alunan seni gamelan yang sangat menarik iaitu gubahan baru lagu Berangkat dari UiTM Performance Group Fakulti Muzik UiTM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Ya, hari ini sempena juga isyarat keberangkatan tiba daripada ke Baginda Tuan Agong, dan kita juga memberikan laporan langsung dari semasa ke semasa sebenarnya untuk anda yang menonton siaran TV1. Dalam masa yang sama, Syaril, kita nak mengisi juga Betul. sebenarnya liputan kita hari ini dengan mungkin informasi yang perlu kita dapatkan dan fahami betul-betul sementara institusi raja berperlembagaan itu sendiri pun adalah sesuatu yang sangat penting untuk bukan sahaja kita faham tapi kita wariskan pemahaman kita itu kepada generasi yang akan datang. Betul. Ya, dan untuk tujuan itulah kita bersama-sama dengan tetamu kita sekarang ini iaitu Profesor Dr. Datuk Halim Siddiq, Setiausaha Kluster Politik Keselamatan Antarabangsa Majlis Profesor Negara, yang juga Profesor UniKL Business School. Apa khabar, Prof. Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kita pada hari ini. Okey, baik. Awalnya, Profesor Dr. Datuk, kalau kita boleh kongsikan sebelum kita nak bercerita dengan lebih jelas mengenai institusi diraja, Prof sendiri pandangan secara peribadi melihat keberangkatan Baginda Sultan Muhammad ke-5 yang akan hari ini secara rasminya sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15, secara peribadi bagi Prof sendiri. Pertama sekali kita ucapkan daulat Tuanku lah pada kita punya Sultan Muhammad, Sultan Kelantan. Selamat datang ke Kuala Lumpur, ke ibu negara kita. Dan Baginda sebenarnya memang terkenal di Kelantan, amat raja berjiwa rakyat dan mudah bergaul dengan orang ramai. Kita amat syukur dan gembira beliau, Baginda dilantik, dipilih sebagai kita punya Tuan Agong yang ke-15. Dan kalau kita nak faham, Prof. Datuk, kita melihat istiadat tu daripada semalam, keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong ke-14, hari ini keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong ke-15. Kita melihat sebegitu rupa istiadat itu dilaksanakan, mencakupi orang kata pemahaman secara integrasinya dari beberapa negeri dan melibatkan pula di peringkat persekutuan. Adakah ia sekadar satu perkara yang membentuk seremonial yang kita perlu pertahankan atau ada signifikannya sebenarnya, Prof. Datuk? Sebenarnya tradisi ini memang telah sebati dengan negara kita. Kita lihat negara kita mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Sebenarnya institusi diraja ini telah ada beratus tahun di bumi ini, bumi Melayu ini. Dan apabila masa beredar dan senario landscape politik pun beredar, dia punya turning point tu 1957 menjadikan negara ini persekutuan dan mendapat kemerdekaan apabila British menyatakan perlu dibentuk persekutuan dan berbagai-bagai syarat dikenakan. Antara lain ialah raja-raja terpaksa menyerahkan kuasa pemerintahan negeri-negeri mereka kepada persekutuan. Ini adalah satu pengorbanan yang amat berat sekali dan raja-raja kita telah berkorban dan menyerahkan kuasa ini. Sebab itu kita ada 9 negeri yang diterajui oleh raja yang bersemayam di atas tahta. Mereka ni menjadikan tunjang kepada Majlis Raja-Raja Melayu. Dan memang ini telah ada daripada dulu. Bukan masa kemerdekaan saja. Dan ini memang seterusnya. Jadi inilah kita punya signature kita di Malaysia, iaitu raja berperlembagaan kita. Maka konsep raja berperlembagaan ini memang amat unik untuk Malaysia. Kita memang patut kekalkan. Dan inilah budaya kita dan ini tradisi kita yang memang sudah sebati dah. Ya. Dan istiadat itu datang bersama-sama dengan prestijnya institusi itu sendiri. Maksudnya kita mengamalkan sistem, kita juga harus meneruskan tradisi dan adat. Dan ini bukan satu benda yang kita buat-buat. Ini memang dah sebati dan naluri kita dan roh sebenarnya telah hidup sekian lama. Cuma kita sekarang lagi publicitikan, kita promosikan dalam berbagai aspek media supaya rakyat, generasi muda dan akan datang tidak lupa dan kena mengingat kembali dan always ingat bahawa ini sebahagian daripada kita. Dan
Sebab kata pepatah, antara rakyat dan raja itu berpisah tiada. Betul. Sebati kita ni. Ya. Bukan saja unik di Malaysia, Prof, bahkan unik di seluruh dunia. Bahkan ini Kalau satu kita lihat, sistem yang kita ni sangat kita mengambil institusi raja berparlimen, tapi kita ni unik. Kita ada dua sekali. Kita ada raja yang berwaris ya, di betul. atas tahta Betul. di 9 buah negara ini, negeri ini, dan kita ada yang bergilir-gilir menjadi yang Tuan Agong. Jadi kita ada dua, elective monarchy dan hereditary monarchy. Ya. Jadi kita Malaysia saja yang mengamalkan ini. Negara lain tak ada, dia pilih salah satu. Jadi kita memang unik lah. Baik. Okey, sepanjang Sultan Muhammad kelima akan berada di Istana Negara, kita sudah maklum beberapa hari yang lalu juga turut berlangsungnya istiadat bagi penyerahan watikah bagi pemangku Raja Kelantan, iaitu Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra yang sebelum ini sebagai Tengku Mahkota Kelantan, kini bergelar Yang Maha Mulia Pemangku Raja Kelantan. Jadi kita nak saksikan seketika antara bingkisan visual tatkala majlis tersebut berlangsung di Istana di Kelantan. Sepanjang pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Muhammad V di Istana Negara selama 5 tahun, pewaris tahta pemerintahan negeri Kelantan akan dipimpin oleh pemangku Raja Kelantan. Pada tanggal 8 Disember lalu, Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra yang berusia 42 tahun secara sah dilantik sebagai pemangku Raja Kelantan pada istiadat yang berlangsung di Istana Kota Lama. Baginda akan memegang jawatan itu sepanjang Sultan Muhammad V menjalankan tugas sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-15 untuk tempoh 5 tahun. Sultan Muhammad V berkenan mengurniakan watikah pelantikan sebagai pemangku Raja Kelantan kepada adindanya itu selepas Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, mengisytiharkan pelantikan baginda memegang jawatan tersebut. Tengku Mahkota Kelantan kemudiannya melafazkan sumpah jawatan dan menandatangani surat sumpah jawatan berkenaan. Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Kota Baru, Datuk Ahmad Baci dan Ketua Hakim Syari'i, Datuk Daud Muhammad menjadi saksi pada istiadat itu. Menjunjung kasih Tuanku. Ya, itu dia momennya dan semestinya perlu kita faham juga sebenarnya bagaimana ia bergerak begitu, Prof. Datuk, ya, apabila seseorang raja ataupun sultan di negeri mereka itu berangkat ke Istana Negara untuk menjadi Tuan Agong, dan perlunya ada kesinambungan warisan takhta yang diserahkan kepada pewarisnya pula selepas itu. Seperti dalam apa ceritanya di Kelantan ini ialah Dr. Tengku Muhammad Faiz. Kemudiannya mungkin boleh Prof. Datuk terangkan fungsi pemangku raja itu sendiri. Ya, terima kasih. Pemangku raja amat penting, sementara ketiadaan raja yang bersemayam dalam kes ini Sultan Muhammad kelima, sementara baginda menjadi Yang di-Tuan Agong, baginda hendaklah melantik seorang pemangku Sultan. Dalam kes ini baginda telah melantik adindanya Tengku Faiz sebagai pemangku Sultan. Fungsi beliau adalah mengambil alih tugas Sultan selama mana Sultan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Jadi selama mana baginda berada di Kuala Lumpur mentadbir sebagai Seri Paduka Baginda Tuan Agong selama 5 tahun, selama mana itulah pemangku Sultan akan bertindak bagi pihak baginda mentadbir urus negeri Kelantan. Dan ini juga kalau kita lihat Tuanku Sultan Kedah tempoh hari pun telah melantik pemangkunya, dan dalam negeri yang tiada tu mengganti seorang, dia ada jawatankuasa. Di Kedah itu ada jawatankuasa lembaga pemangku, dan ini memang ada dalam perlembagaan negara kita. Hendaklah ada pemangkunya sementara Baginda Sultan memegang jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Tuan Agong. Dan memang kalau tiada pemangku, jadi urusan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas seorang sultan mungkin tidak
berupaya dilaksanakan sebab tuanku telah bersemayam di persekutuan sebagai yang Tuan Agong. Maka urus takbir yang lain hendaklah jalankan oleh pemangkunya. Tapi bidang kuasa pemangku ini adalah Bidang kuasanya mana? seperti yang diserahkan oleh Sultan. Dia ada terms of reference-nya. Di antaranya menjalankan tugas-tugas rasmi yang telah disenaraikan dalam watikah lantikan itu. Jadi kalau kita lihat tadi, ada watikah lantikan dan watikah lantikan itu jelas menunjukkan dia punya terms, apa yang dia patut lakukan. Antara lainnya ialah segala tugas rasmi kerajaan itu hendaklah dia lakukan bagi pihak Sultan. Jadi hal-hal ini telah dipersetujui oleh Sultan dengan jawatankuasa dan lembaganya. Maka itu dilantik seorang yang dan dia dinasihatkan oleh lembaga penasihatnya di sana. Sama juga situasi seperti di Kedah ketika Tuan Ku Abdul Halim menaiki tahta, maka diwujudkan ahli jemaah pemangku Itu jemaah Sultan pemangku. Kedah. Dalam hal ini di Kelantan dia melantik seorang Seorang individu pemangku raja. Walaupun dia pada masa yang sama tuanku pemangku Sultan masih ada lah juga lembaga yang boleh dirujuk kalau baginda memerlukan. Kerajaan dan Yes. Termasuklah situ kerajaan negeri, kerajaan negeri dan juga penasihatnya di istana. Mereka ni akan menasihatkan baginda dalam mentadbir negeri sepanjang ketiadaan Sultan Muhammad Kelima di Kelantan. Tapi ini tidak makna baginda tidak boleh sekali-sekali nak tengok kampung dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Jadi maksudnya bila dilangsungkan contohnya mesyuarat Majlis Raja-Raja dengan 9 Raja Melayu, pemangku juga boleh hadir Ya, dan juga yes. Tuan Agong mempengerusikan. Betul. Selalunya pengurusinya ialah yang Tuan Agong. Dan kalau kita lihat di masa-masa lepas pun, memang pemangku akan hadir bagi mewakili negeri itu. Sebab rajanya telah menjadi kepunyaan persekutuan sementara. Ya, sementara. Kalau kita guna istilah yang begini, sementara itu dipunyai oleh persekutuan. Tapi di negeri Kelantan tidak ada raja, tapi dia ada pemangku raja. Itulah kaedahnya. Dan bila ada majlis raja-raja bermesyuarat, kita perlu ingat mesyuarat majlis raja-raja ini dipanggil oleh Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Baginda akan manggilnya melalui penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Jadi bila ada keperluan itu, maka semua raja-raja akan hadir. Dan ada dulu yang raja kita ni yang mungkin tidak dapat hadir, tapi dia akan mewakilkan macam anak andanya ke, Tengku Mahkota ke dan sebagainya. Dalam kes Sultan Kelantan, kita tengok dia pemangku rajanya akan hadir. Baik. Okey. Kita nak tahu juga sebenarnya mengenai pemilihan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, sebabnya walaupun semalam sudah pun diceritakan oleh tetamu kita, tetapi saya kira penceritaan ini perlu kita buat secara berterusan supaya rakyat keseluruhannya faham bagaimana seorang Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong itu melalui pemilihan di peringkat majlis raja-rajanya. Sebelum saya nak dapatkan komen daripada Prof, kita ada satu bingkisan mengenai pemilihan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dengan adanya temu bual khas bersama penyimpan Moho Besar Raja. Rina yang menemu bual. Ya, betul. Syarif mendapat maklumat lebih lah. Okay, sekali lagi kita saksikan bingkisan bersama dengan penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Institusi Kesultanan di Tanah Melayu sangat signifikan bagi rakyat Malaysia kerana ia satu institusi yang disanjung tinggi dan berperanan besar dalam kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara. Mengikut kebiasaan, sebelum proses pemilihan berlangsung, penyimpan pemohon besar raja-raja terlebih dahulu akan menanyakan raja yang seterusnya dalam senarai giliran mengenai kesediaan baginda untuk dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong seterusnya. Hal ehwal perundangannya meliputi 35 perkara utama pentadbiran negara di sisi perlembagaan persekutuan. Kuasa, fungsi dan budi bicara diraja Yang di-Pertuan Agong meliputi perkara 32 hingga perkara 44 perlembagaan. Kerana itulah beberapa faktor diambil kira oleh Majlis Raja-Raja melalui undi rahsia untuk menjadi Yang di-Pertuan Agong. Peruntukan perlembagaan mengendaki diadakan seorang yang menjadi ketua utama negara. Ini personification of the nation ataupun pemeribadian negara dalam bentuk manusia lah. Dia adalah institusi. Institusi ini diwujudkan dengan adanya perlembagaan tahun 57. Ya, ini because
kita ada raja-raja secara warisan, hereditary rulers banyak, seramai 9 orang. Takkan 9 nak jadi raja kan? Mesti ada satu je untuk seluruh persekutuan. Jadi cara yang terbaik adalah supaya raja-raja menyepakati, bersepakat memilih salah seorang daripada baginda untuk menjadi kepala utama negara. Tapi bukan selama-lamanya lah. Bagi tempoh 5 tahun demi 5 tahun. Apabila raja yang telah ditawarkan kepadanya jawatan itu, Majlis Raja-Raja hendaklah mengisytiharkan raja itu sebagai dipilih dan penyimpan mohor besar raja-raja hendaklah memberitahu keputusan pemilihan itu secara bertulis kepada kedua-dua majlis parlimen. Syarat yang terpenting adalah 3. Nombor 1, baginda tidak berusia terkurang daripada 21 tahun. Maksudnya tak dianggap belum dewasa. Nombor 2, dari segi kesihatan tubuh dan akal, upaya menjalankan tugas sebagai Dutan Agung, dan atas apa-apa sebab lain yang baginda-baginda brother rulers lah, baginda-baginda lain mendapati bahawa baginda adalah layak untuk menjalankan tugas yang tanggung. Tetapi ada satu syarat yang penting, yang lagi satu adalah baginda sendiri, baginda yang dicalonkan lah, hendaklah berkenan untuk menjadi calon. Kalau tak berkenan untuk jadi agung, tidak akan disembahkan sebagai salah seorang calon yang tanggung. Yang lain itu adalah mengikut giliran dan sebagainya, itu syarat-syarat samping. Konsep raja berperlembagaan membawa pengertian bahawa setiap orang raja yang dipilih dan dimahkotakan sebagai yang di-Pertuan Agong itu hendaklah menjalankan tugas mengikut Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan dan Negeri yang berkenaan.